satu isu yang semakin hari orang kata semakin serius di kalangan keluarga kita. Okey? Okey, baik. Dan isu ini bukan sekadar berada dalam satu bangsa, tetapi dia berlarutan ataupun semakin hari semakin teruk di dalam bangsa-bangsa yang lain juga. Tak kira Melayu, Cina ataupun India. Okey, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah mati Allah, izinkan saya sepanjang perkongsian saya pada tengah hari ini dalam bahasa Melayu dan saya akan teruskan dengan beberapa perkara. Dan insyaAllah hari ini sekadar kita membuat satu kesedaran ataupun penyampaian, tapi kita tak ada apa-apa bengkel pun. Baik. Okey, baik. Adik-adik, jadi gambar apa? Gambar bangau. Okey, dalam masyarakat orang Melayu, gambar bangau ni dia ada lagu dia. Bangau oh bangau, kenapa kau kurus? Macam mana aku tak kurus? Sebab ikan tak nak timbul. Ikan oh ikan, kenapa tak nak timbul? Sebab rumput panjang sangat. Rumput oh rumput, kenapa panjang? Sebab tak makan. Kenapa tak makan rumput? Sakit perut. Last kali dia pergi kepada binatang apa? Ular. Maknanya dalam masyarakat orang Melayu kita, tuan-tuan dan puan, apa pengajaran kita boleh dapat? Ini ajaran dia daripada lagu tu, apa dia? Dia salahkan bangau, dia salahkan perut, dia salahkan ikan, dia salahkan rumput, dia salahkan kebau. Setiap orang bertanggungjawab. Maknanya kita jangan salahkan orang lain. Betul? Okay. Jadi hari ini kita nak buang semua bangau-bangau ni. Kita nak buang semua bangau-bangau ni. Okay. Kenapa saya kata kita nak buang semua bangau-bangau ni? InsyaAllah hari ini kita nak bincangkan beberapa perkara yang sangat-sangat orang kata mendukacitakan dalam masyarakat kita, terutama anak-anak kita ni. Adik-adik kita ni kanak-kanak dalam bahaya. Dia dalam bahaya sebab apa? Sebab ada pemangsa-pemangsa yang tidak dikenali dari kalangan orang-orang dewasa terutamanya. Dan ibu ayah sebenarnya dia memainkan peranan yang penting dalam memberitahu kepada anak-anak ni. Okey, baik. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya juga. Nama saya Muhammad Fadli bin Osman. Saya sebelum ni mengajar di Sekolah Kebangsaan Jubilee Intan, Renggam. Duduk di Sipar Renggam sebelum ni, tapi baru saja menetap dan berpindah di Melaka. Dan saya juga adalah salah seorang ahli pertubuhan Ikram Malaysia. Dan selalu sering mendapat jemputan untuk kita berceramah berkenaan dengan pendidikan sexuality untuk ibu bapa. Tapi hari ini datang untuk anak-anak. Dan saya yakin dan percaya ramai ni ramai parents, ramai ibu ayah, dan mungkin ada juga mereka-mereka yang berminat. Jadi saya minta sekali lagi kepada ibu dan ayah yang berada di dalam dewan ni, kita ambil masa yang sebentar untuk dapatkan sikit input yang penting untuk anak-anak kita terutamanya. Baik, yang pertama saya akan sentuh satu perkara, iaitu berkenaan dengan pedofilia. Malaysia kini berdepan satu ancaman. Yang ini belum lagi pedofilia, ini berkenaan dengan pornografi dewasa. Pendedahan menunjukkan oleh Margaret Against Pornography, sudah lebih dalam Ikram Malaysia itu mengatakan 84% daripada wanita yang gemar membuka laman web ucap melalui menggunakan pensel bimbit. Pendedahan itu pasti mengejutkan pelbagai pihak. Tanpa disedari, rakyat Malaysia terdedah kepada budaya sangat tidak sihat yang mendorong tindakan luar batasan dan jenayah seksual. Maklumat daripada Mothers Against Pornography itu juga menyebut laman sesalong lucah paling banyak dilayari di kawasan pantai timur tanah air. Itu yang kita dapat dalam Google Trends. Baru-baru ini Malaysia berada di tangga yang ke-8
yang mana masyarakat mereka melayani laman web lucah ataupun mengandung unsur pornografi. Dan yang paling terbaru, kajian daripada Pornhub salah satu kajian juga. Kalau sebelum ni pada tahun awal 2011-2012, Pornhub telah buat satu kajian yang mana laman web pornografi ataupun lucah ni banyak dipelopori ataupun dilayari oleh masyarakat tertentu. Ketika ini, usaha menyekat sebanyak mungkin laman-laman web lucah sedang giat dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Perkara itu salah satu daripada usaha kerajaan dalam menangani penularan budaya tidak sihat yang mudah mempengaruhi masyarakat, khususnya anak muda. Muhammad Fadli turut melahirkan kebimbangan jika gagal dikawal sepenuhnya, sifat ketagihan bahan lucah mampu mendorong kepada perbuatan jenayah. Dan atas kesedaran itu, Mabes Against Pornografi mengambil peranan memupuk kesedaran mengenai bahaya kesan bahan lucah menerusi pelbagai program yang dianjurkan mereka di seluruh negara. Pada waktu sekarang, MAP buat konsep ataupun lebih kepada kesedaran. Kesedaran kita akan buat seminar, kita akan talk, wacana di tingkat umum, di tingkat masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat melihat bahawa isu ini adalah bukan isu yang main. Ia adalah satu dadah yang tak nampak, yang terus masuk ke dalam otak. Kalau rokok, kalau dadah kita nampak, zahir dia. Tapi no untuk pornografi. Pornografi dia melihat, dia masuk secara halus. Okey, baik. Ini satu isu yang pertama yang hari ini anak muda dan masyarakat kita pada enten. Yang ini berkenaan dengan video lucah ataupun pornografi video. Kalau tak percaya, cuba tengok handset anak-anak kita. Cuba tengok telefon suami kita. Cuba tengok telefon remaja kita hari ini. Ada atau tak ada histori dalam handset mereka berkenaan dengan video lucah. Okay? Hari ini anak-anak kita tuan-tuan, ibu ayah, anak-anak kita hari ini gadget dia gunakan pada tempat yang salah. Baik Melayu, baik Cina, baik India, baik Islam, baik Buddha dan semua agama yang berkaitan di atas muka bumi ini dan Indonesia ni, kebanyakan kita menggunakan gadget ni pada tempat yang salah, terutamanya pada video lucah. Saya tertarik dengan satu perkara yang menyebabkan saya boleh ada dekat sini adalah berkaitan dengan persamaan antara semua di antara kita, baik Islam, baik Kristian, baik Buddha, baik Hindu dan mana-mana agama melarang sekerasnya berkenaan dengan pornografi video dan benda-benda yang berunsurkan lucah. Okey, apatah lagi yang berkaitan dengan isu-isu perkahwinan ataupun seks sebelum nikah. Semua agama sama melarang. Okey, semua agama sama melarang. Makna bila dilarang ada sebab dia. Ada kesan yang buruk. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, suka saya nak kongsikan beberapa statistik yang kalau kita lihat agak menakutkan untuk anak-anak. Ini senarai lelaki yang terkeji bagi jenayah sumbang mahram. Bagi yang tak tahu, jenayah sumbang mahram adalah jenayah yang dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Contoh, ayah merogol anak, abang merogol adik, anak merogol emak. Contohnya, ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang paling tinggi adalah bapa kandung, 25.5%. Okey, jangan pandang mudah tentang isu ini kerana benda ini semakin hari semakin teruk. Baik, yang kedua, jenayah rogol. Yang paling banyak di antara 39% adalah kekasih, mana pasangan yang belum berkahwin. Pasangan yang belum berkahwin. Kenalan 38%. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab yang pertamanya kerana paling mudah lah nak katakan gadget, daripada telefon, daripada video lucah, dan akhirnya mangsa menjadi pembangsa mencari mangsa ataupun sukarela. Okey, kita dekat sini kita ada bahagian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Okey, boleh semak apa yang dikatakan dengan jenayah rogol. Kalau anak-anak kita ada terkena ataupun menjadi mangsa di bawah umur
maka sebenarnya anak-anak itu dilindungi. Okey, pemangsa sebaliknya akan dikenakan tindakan. Maka jangan takut untuk pergi mana-mana jabatan kerajaan seperti JKM, balai polis untuk melaporkan sekiranya ada ahli keluarga sendiri yang melakukan. Okey, baik. Ini adalah statistik 3 tahun lepas. Statistik 3 tahun lepas yang ambil data akhbar ni, tetapi masih valid lagi kita boleh guna. 22,234 kes penderaan seksual kanak-kanak. Yang paling tinggi adalah Johor Darul Takzim. Negeri mana? Negeri Johor. Luaskan kuasamu Johor. Okey, nampak? Kes Rogol mencatat kes paling tinggi berlaku dengan menyaksikan Johor paling banyak merekodkan kes berkenaan 2089. Ini yang berjaya direkodkan. Ini 3 tahun lepas. Yang tak berjaya direkodkan, yang tarik kes, yang tak buat report lagi banyak. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey, baik. Ini lagi. Sanggup rogol cucu saudara hingga hamil. Ni anak-anak kita ni, pangkat-pangkat cucu. Anak-anak kita ni, pangkat-pangkat, ada yang duduk rumah dengan atuk, duduk rumah dengan nenek, duduk rumah dengan grandmother, grandfather. Ada atuknya yang mengambil kesempatan merogol cucu dia. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ada di antara mereka yang menyorokkan kes sebab tak nak bagi air muka ataupun keluarga tu tercela. Jangan. Bagi mereka yang menjadi mangsa, tolong tampil ke hadapan untuk dapatkan keadilan. Baik, ini yang berlaku di sekolah. Murid tahun 6 jadi mangsa cabut ustaz. Bukan kita nak mentionkan ustaz tu teruk, tak. Tapi cikgu di sekolah banyak. Semalam saya dapat kes. Semalam saya dapat kes. Baru je kes ni. Cikgu cabul anak murid di sekolah. Minggu ni 2 kes saya dapat. So untuk anak-anak yang berada dekat depan ni, kanak-kanak yang berada dekat depan saya, kita ada private part kita. Okey, kita ada private part kita. Ada berapa private part yang kita perlu tahu? Tempat-tempat yang tak boleh orang lain sentuh. Boleh jawab tak? 2. Dekat mana? 3. Dekat mana? Okey. Siapa boleh jawab? Okey, adik bangun. Siapa nama? Okey, bangun. Okey. Dekat mana tubuh badan kita yang orang lain tak boleh sentuh? Dia kata buntut. Mak ada tak? Siapa ada? Ada parents? You have parents here? No. Okey, dia kata buntut. Tak apa, saya gunakan perkataannya untuk ibu ayah. Lepas ni saya akan betulkan. Okey, yang kedua. Tak tahu. Tak tahu. Okey, awak tinggal dengan siapa rumah? Ibu ayah. Mana ibu? Ada datang? Ayah? Ibu ayah ada ajar tak? Tempat-tempat yang tak boleh disentuh. Ada? Ada. Okey, terima kasih. Okey, lagi. Ada siapa yang boleh menjawabkan? Men. Okey. Men, sini. Men. Sini. Men. Okey. Okey, mana tempat yang tak boleh disentuh? Awak tinggal dengan siapa? Mak ayah. Okey, apa yang mak ajar? Ayah ajar. Tempat yang tak boleh disentuh. Saya tak boleh sentuh kat mana? Entahlah. Tak sekolah belajar tak? Awak belajar berapa? Belajar 3, belajar 1 dah belajar. Saya cikgu. Belajar 1 dah belajar. Entahlah, tak tahu lah. Okey. Ada siapa boleh jawab? Okey, mari sini. Okey, siapa nama? Haikal. Haikal sekolah mana Haikal? Nama sekolah tak tahu? Okey. Mana tempat yang tak boleh disentuh? Buah dada. Buah dada. Kalau lelaki apa nama dia? Awak ada tak buah dada? Tak ada. Habis apa nama?
Dada. Okey, kedua. Pinggang. Oh, pinggang tak boleh sentuh kan? 3. Tak tahu. Oh, pinggang tak boleh sentuh lah. Tapi kalau saya sentuh, bagi ke polis. Okey, duduk. Terima kasih. Saya nak tanya siapa lagi saya tanya kalau ada parents parents. Aunty pada layan pula. Okey. Aunty. Okey. Mana tempat private part yang kita tak boleh sentuh sesuka hati? Dada. And then bahagian kencing. Bahagian kencing tu apa nama? In English pun tak apalah. Okey, bahagian kencing lagi. Buntut. Lagi. Terima kasih Aunty. Okey, nampak? Nak tanya orang kampung lah. Okey, kita tanya ni, seorang ni, abang ni. Abang Fidi nama dia. Okey, bangun. Abang Fidi, pemain bola Separanggang. Okey, bang, tempat mana 5 tempat yang tak boleh disentuh oleh orang lain? Okey, satu bahagian dada. Okey, satu lagi bahagian seluruh bawah, daripada bawah pusat hingga ke bawah kaki. Maknanya lutut saya tak boleh pegang lah. Tak boleh. Bagi perempuan. Bagi lelaki boleh. Oh, pula. Okey, terima kasih. Okey, baik. Ibu ayah yang berada kat dewan ni, nampak tak? Sebenarnya anak-anak kita dah belajar dah pun dekat sekolah. Tapi kita tak nak ambil tahu. Okey, hari ni saya bagi tahu 5 tempat yang tak boleh disentuh oleh orang lain, baik anak-anak, baik tuan-tuan, baik sesiapa sekalipun. Okey, tempat-tempat ni dah diajar dekat sekolah. Sebab tu bila ada yang jawab buntut, bila ada yang jawab berada, buntut bukan nama dia sebenar okey, 5 tempat tu. Yang pertama, bibir. Mana bibir? Your lips. Where? Bibir mana bibir? Tunjuk lah bibir, tunjuk bibir. Tunjuk. Bibir. Ni bibir. Faham? Tahu? Okey, yang kedua. Kawasan apa ni? Dada. Dada. Kalau perempuan, bahagian buah dada. Breast. Okey. Lelaki mana? Kalau lelaki, apa nama ni? Bukan kemaluan. Bukan burung. Bukan konek, bukan kotek, bukan batang, bukan Angry Bird. Aku cakap, dia dalam ni, bila semua datang, tengok. Apa nama ni? Apa nama? Apa nama? Dekat sekolah dah belajar. Ya, buat abang ni darjah 1. Buat malu ke? Apa? Ini nama dia Zakar. Untuk ibu ayah yang berada kat dewan ni, minta tolong ajar anak biar betul. Dekat sekolah diorang dah belajar. Bahagian kemaluan lelaki nama dia Zakar. Okey, yang perempuan apa perempuan? Nampak abang tu pandai. Tang perempuan melaju dia. Maknanya dia normal. Tak, bukan, dia straight. Okey, yang perempuan nama dia Farash ataupun vagina. Kena guna. Atau dalam bahasa Inggeris untuk zakar, penis. Kan? Aunty, ibu ayah kena biasa sebut dengan anak Jangan cakap buntut, jangan cakap Angry Bird or whatever nama. Please cakap dengan nama yang betul. Sebab ini yang mereka belajar dekat sekolah. Please, jangan malu. Kalau dekat sekolah saya minta anak-anak ni lukis lagi. Seronok kalau ada bengkel dengan saya. Jadi ini just promosi je. Mana-mana NGO nak pandai saya tak ada masalah. Okey, baik. Jadi itu bibir, dada, Farash atau Zakar. Last sekali, mana? Ini apa nama ni? Punggung. Pandai, bukan buntut. Ni nama dia punggung. Jadi untuk adik-adik yang berada dalam dewan ni, andai kata ada orang pegang tiba-tiba pergi kat kita, punggung
pukul punggung dia. Apa kena buat? Apa kena buat? Ha? Tumbuk. Dia ada 3. So adik-adik adik-adik yang dekat depan ada 3. Yang pertama yell. What means yell? Jerit. Tolong! Tak ada orang pandang. Kan? Jerit. Lepas tu tell. Tell apa? Tell. Cakap, bagi tahu. Nak bagi tahu siapa? Bagi tahu cikgu, bagi tahu parents, bagi tahu orang yang boleh dipercayai. Okay? And then buat apa? Yang ketiga, lari, run. Pergi tempat orang ramai. Okay? Jangan bila dah kena pegang, stay. Seronok. Jangan. Okay? Okay, baik. Jadi ini beberapa perkara yang perlu saya bagi tahu. Okay. Dekat sekolah pun macam tu kan. Adik-adik, dekat sekolah kalau ada mana-mana cikgu, kalau kat sekolah ni cikgu lah, ada mana-mana cikgu yang datang jumpa, tiba-tiba dia pegang pada tempat yang tak sepatutnya. Contohnya, saya nak panggil siapa buat contoh ni? Tak apa, saya ambil anak sendiri. Kau lah, mari sini kau lah kami. Mari sini. Kau lah mari. Midat tak payah, kocik lagi. Sini, kau lah sini. Sini. Ni anak saya, anak sulung saya. Okey. Okey, baik. Sini. Kau lah, ni atas kursi kau lah. Okey, kalau dekat sekolah adik-adik, tiba-tiba ada cikgu datang, cikgu lelaki katakan, peluk macam ni, pegang macam ni, tolong laporkan pada guru besar. Ataupun ada cikgu lelaki, awak duduk dekat kursi, dia saja pegang peha awak. Baik lelaki perempuan, tolong laporkan pada guru besar. Okey? Kalau dia buat sesuatu perkara yang kita tak senang, pegang kat bahu. Biasa kalau cikgu pegang kat bahu, okey lagi kan? Tapi ini pegang macam ni, pegang macam ada maksud. Tolong laporkan pada guru besar. Okey? Boleh? Okey, terima kasih kaulah. Okey. Ya, baik, itu tentang jenayah yang atau perkara yang berlaku di sekolah. Itu yang berlaku ni. Okey, baik. Baiklah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahmati Allah. Okey, slide yang seterusnya saya nak ceritakan masalah otak. Orang yang gila seks ni atau ada masalah seksual, dia ada masalah otak. Dia ada masalah sexual disorder dalam kurungan parafilia. Nama penyakit dia. Okey? Okey. Contoh, saya tak pergi kepada semua, tapi saya tunjukkan dan saya terangkan sedikit. Yang pertama, ini penyakit otak kan? Fetishism. Fetish ni dia ada kecenderungan ke arah seseorang. Dia ada nafsu pada seseorang, tapi dia tak dapat orang tu, dia dapat baju dia pun jadilah. Dia curi seluar dalam, dia curi baju, dapat tengok kasut pun kan. Macam awak minat seorang perempuan, tak dapat perempuan tu, tengok kasut pun dah sting. Problem. Tu dia masalah otak. Alamak kan, kena langgar. Sial dia. Nanti jangan langgar nanti. Okey, baik. Lagi exhibitionism. Ni, ini orang yang suka tunjuk alat kemaluan dia pada orang lain. Dia pergi ke orang ramai, dia buka seluar dia. Ini masalah otak. Masalah otak. Lain, voyeurism. Voyeurism ni orang suka mengendap. Dia suka skodeng. Orang tengah mandi, orang tengah buang air, dia tengok. Jangan gelak tau, itu masalah otak. Mental health, dia ada masalah otak, so kena pergi hospital. Pedofilia. Pedofilia ni orang tua. Saya cakap orang tua terus. Orang tua ataupun orang dewasa yang suka pada kanak-kanak bawah 12 tahun. Dia ada rangsangan, dia ada nafsu pada kanak-kanak. Dia tengok kanak-kanak, dia suka. Tak salah suka kanak-kanak, tapi suka dalam maksud yang lain. Okey, baik. LGBT semua orang tahu lah. Okey, pornografi.
video lucah. Ni, dalam dewan ni siapa ada simpan video lucah atau suka tengok video pornografi, dia sebenarnya ada masalah otak. So kalau ada masalah otak, boleh pergi ke KPJ keluar utama untuk scan otak dia. Tengok dia sakit ke tak sakit. Orang yang suka tengok video lucah, dia ada masalah otak. Okay? Dia dikira sebagai gila. Jangan main-main Jangan main-main orang otak macam ni. Okay? Ni termasuk dalam parafilia. So kalau rasa ada tanda-tanda macam tu, setiap hari tengok video lucah, pergi klinik cepat-cepat, dapatkan ubat. Okay? Yang ni about pornografi ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya bawa pergi sekolah. Saya ceritakan berkenaan dengan kesan buruk ketagihan video lucah terhadap pelajar. Jadi saya terangkan 3 perkara. Yang pertama, mentality. Yang kedua, circle of addiction. Dan yang ketiga, macam mana nak keluar daripada ketagihan. Kita ajar pada anak murid, ajar pada budak-budak macam mana nak keluar daripada mental yang rosak ataupun sakit ni. Okey, baik. Saya pergi laju. Okey, pedofilia. Ini saya nak sentuh 2 je. Pedofilia, kalau dapat 2 orang, dapat satu lah. Okey, pedofilia ataupun penyakit ni dipanggil sebagai pemangsa atau pelakunya pedofil. Orang yang suka berfantasi, orang yang suka aksi seksual dengan kanak-kanak, seksualiti dengan kanak-kanak, yang mana target dia adalah 13 tahun ataupun muda. Ni macam awak ni semua ni kan. Dalam dewan ni, kita tak tahu tau, ada orang dewasa yang suka pada awak. Bahaya tau. Sebab tu saya ajar 5 tempat tadi. Kalau ada orang pegang, ada orang cabul awak, pegang, sentuh tanpa kebenaran, terus report. Bagi tahu mak, bagi tahu parents, bagi tahu cikgu dan sebagainya. Okey? Ini pedofilia. Dekat rumah ada tak pedofilia ni? Orang pedofilia ada tak? Ada. Siapa selalunya? Ayah. Siapa lagi? Atuk. Siapa lagi? Pak saudara, bapa saudara. Jadi dia ambil kesempatan kepada kita. Okay? Alright. Yang ini penting untuk ibu-ibu, ayah-ayah yang kadang-kadang tak perasan. Okay? Pedofilia ni dia ada SOP dia. Dia ada orang kata prosedur dia untuk tarik perhatian anak-anak. Yang ni kena dengar betul-betul Okay, baik. Yang pertama, pemangsa pedofil, kebanyakannya mereka akan galakkan modus operandi seperti ini. Dia akan target mangsa dulu. Okay, dia akan tengok adik-adik ni, dia akan perhatikan, dia akan tengok, dia akan scanning dulu. Dia tengok adik-adik ni baik tak dengan mak ayah. Mak ayah selalu tak marah adik-adik. Ingat, pedofil ni perangai dia apa? Perangai dia suka buat baik. Kadang-kadang kita tertipu dengan kebaikan dia. Jadi adik-adik kena berhati-hati. Okay? Okay, dia akan tengok target dia punya victim, dia punya mangsa. Jadi ibu ayah kadang-kadang pun tak perasan. Kita ibu ayah pun tak perasan. Okay, yang kedua, dia akan bina kepercayaan anak kita. Macam mana dia bina kepercayaan? Dia puji anak kita. Dia kata tak apa, biar ayah awak marah, tapi awak sebenarnya baik, awak cantik, awak bagus. Dia puji. Okay? Dia puji, dia bina kepercayaan. Okay, baik. Selepas itu dia buat apa? Dia bagi hadiah. Pedofil dia akan bagi hadiah. Walaupun sebatang pensel, walaupun pensel warna, apatah lagi dia belanja makan. Hari-hari dia belanja kita makan dekat sekolah lah. Hari-hari dia belanja makan. Sebab apa? Dia ada makna, dia ada maksud dia. Okay? Kenapa? Sabotaj. Restart. Okey, tak apa. Harap-harap depan ni dia okey. Saya harap dia okey. Sebab kita ada beberapa video tentang pedofil. Okey, baik.
Tadi dia dah feeling a need, dia dah bagi kita hadiah. Sampai satu peringkat ibu-ibu ayah-ayah, bila anak-anak ini mula ada ikatan dengan orang luar yang kita pun tak kenal, kita anggap dia baik, kita anggap dia baik, sampai satu masa dia akan cuba pisahkan anak kita dengan kita. Macam mana dipisahkan? Menggunakan ni, gadget. Contoh, kita dekat ruang tamu, anak kita kat dalam bilik main handset. Kita tak tahu dengan siapa dia bermesej. Nampak? Modus operandi dia dipisahkan daripada dalam rumah lagi. Okay? Apa lagi dia buat? Dia akan cuba pisahkan bawa anak kita keluar. Ni kesilapan mak ayah. Minta maaf saya kata, kadang-kadang kita nampak dia baik. Tak apalah, ikutlah pakcik tu. Dia nak pergi makan je, tak apa. Tapi rupanya dia ada udang di sebalik mi. Udang di sebalik batu. Okay? Seterusnya, bila dia dah pisahkan anak tu tadi, dia dah dapat groom anak tu tadi ataupun budak-budak ni, dia akan berbual benda-benda berkaitan dengan seks. Okay? Dia mula cerita benda-benda yang lucah. Okay? Dan akhirnya ada sampai satu peringkat kanak-kanak ini menghantar gambar separuh bogel kepada orang dewasa ni. Hantar video, hantar gambar, buat video call dan sebagainya. Okay? Okay, baik. Dan akhirnya dia buat menteri kontrol. Untuk ibu-ibu ayah-ayah dan hadirin hadirat yang saya hormati, dalam Malaysia kita ada akta bagi mereka yang pedofil ni. Mereka yang ada buat sexual grooming, sexual abuse dan sexual harassment kepada kanak-kanak. Hukumannya 3, 5, 10. Kalau tak silap saya, nanti kalau ada polis dia betulkan saya. Okey? 3, 5, 10. Maknanya dia ada beberapa sebatan dan penjara. Okey? Dan sekiranya ni saya nak beritahu, sekiranya ibu dan ayah ataupun cikgu-cikgu dah dapat tahu yang anak-anak ini menjadi mangsa, tetapi anda sorokkan, anda juga dikira sebagai pesalah. Anda juga boleh dihukum, boleh dikenakan akta. Jadi itu. Nak cerita dalam ruang ni kita tak banyak masa. Baik. Okey, ini contoh sexual grooming yang berlaku di rumah. Okey, ini contoh pedofilia di rumah. Wajahmu sayang, geramnya kau buatku rasa, tinggilah tinggi kurang purnama, pintu dah kunci rapat-rapat, sudah lama aku mengidam sayang. Okey, ini adalah salah satu contoh pedofil. Orang tua, orang dewasa yang suka ambil kesempatan kat kanak-kanak. Contoh lain. Ini golongan pakcik-pakcik pula, pak saudara kat rumah. Ya, dah tahu apa sudah? Hai, semua itu kat mana sah? Sudah di mana?
1、2、3、4、5、6、7，我的宝贝在哪里？来这里，来这里，让我抱抱吻吻你。1、2、3、4、5、6、7，让我慢慢摸摸你。一点痛没关系，这是我们的秘密。Okey, itu yang berlaku dekat rumah antara pak saudara atau pakcik-pakcik kat rumah. Ni satu lagi contoh kalau berlaku di sekolah pula. Alright, betul. So, nah. Oh, really? So, what is this you're drawing? Let's take a look. Okay. Wow, it's beautiful. That's great. Hey, you want to have some fun? Yes? Okay, I'll teach you a song, alright? It goes like this. Itsy bitsy fingers up to fill your knees. Let's play a game. It's just you and me. Just close your eyes and then listen. Let your itsy bitsy fingers touch you on your own. Okey, baik. Ini adalah video yang terakhir untuk hari ini yang saya nak tunjukkan. Okey, baik. Untuk ibu ayah, itu di antara contoh-contoh sexual grooming ataupun pedofil yang berlaku di kalangan kita, di rumah, di sekolah dan di tempat awam. Okey. Jadi sebagai penutup untuk slot saya pada tengah hari ini, saya mintalah ibu dan ayah tolong ajar anak-anak dengan betul, private part yang betul, nama-nama yang betul, supaya anak-anak ini tidak salah ataupun tidak berdiam diri bila berlaku apa-apa yang berlaku pada tubuh badan dia. Okey? Jadi insya-Allah dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kalau ada masa, ada ruang, kita jumpa lagi. Dan inilah yang saya buat di sekolah-sekolah. Saya train cikgu-cikgu, saya train ibu ayah, saya train ibu bapa, untuk NGO-NGO, untuk masyarakat, supaya dapat ajar anak-anak dengan betul tentang pendidikan seksualiti. Saya yakin dan percaya selepas ini akan diterangkan lagi oleh pihak yang prioriti ataupun yang lebih berkuasa berkenaan dengan pedofilia, yang mana kita sama-sama hendak menjaga keselamatan anak-anak dan kanak-kanak di Malaysia terutamanya, insya-Allah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Fahmi Rahman.